Okey, kita sambung balik untuk pembelajaran kita pada minggu lepas. Hari itu kita imbas kembali apa yang kita belajar hari itu. Hari itu kita ada belajar sistem nombor per-16an. Sistem nombor per-16an yang kita belajar hari itu adalah pertukaran pada per-16an kepada perpuluhan, perpuluhan kepada per-16an, per-16an kepada perduaan dan sebaliknya lah. Okay. Untuk kali ini kita akan tengok juga dalam sistem nombor per-16an. So, ni adalah objektif pembelajaran untuk awak dapat di akhir pengajaran nanti awak akan memperolehi awak semua akan dapat menukarkan pengukuran ACII ataupun ACI kepada nombor per-16an berdasarkan aksara yang diberi dengan tepat. Dan yang kedua, 1.4.6, awak akan dapat menerangkan perkaitan nombor per-16an dengan pengukuran ACI yang digunakan dalam bahasa mesin dengan tepat. Okey. Jom kita tengok satu demi satu. Okey. Kita masuk yang pertama 1.2.3 iaitu penukaran pengukuran ACII ataupun ACI kepada nombor per-16an. Okay. Sebelum tu untuk benda ni adalah berkait rapat lah dengan apa yang kita belajar pada minggu lepas. So hari tu saya ada minta awak semua untuk buat nota sikit untuk ACI ni. So awak tengok, so awak habis ada minta awak tengok, baca dan fahamkan semua. So hari ni aku bagi penerangan kepada pengukuran ACI lah ataupun ACII. Okay, kita tengok yang pertama 1.2.3. Okay, kita masuk ni penukaran pengukuran ACII ataupun ACI kepada per-16an berdasarkan aksara yang diberi. Okay. Yang pertama kita kena ingat pengukuran utama ACI ni adalah dalam bentuk nombor perpuluhan. Dia menggunakan nombor perpuluhan sebagai bentuk yang utamalah untuk dia keluarkan. Sebab ACI ni dia tak boleh nak menggunakan dalam sistem nombor per-16an ataupun pertuaan. Dia hanya boleh dibaca melalui nombor perpuluhan sahaja. Jadi aksara yang diwakili dengan kod ACI nombor perpuluhan perlu ditukarkan kepada nombor per-16an. Maksudnya bila awak dah dapat dalam kod aksara, contohnya awak dah dapat kod aksara tu dalam bentuk perpuluhan, contoh awak dapat nombor 60. Jadi awak kena tukarkan nombor perpuluhan tu kepada nombor per-16an melalui pembahagian lah, macam biasalah, macam yang Abi dah tunjuk hari tu, perpuluhan kepada penukaran perpuluhan kepada nombor per-16an. Okay. Kod ACI merupakan nombor perpuluhan dan boleh ditukarkan kepada nombor per-16an dengan mudah. Okay. Tengok. Okay. So awak tengok contoh yang Abi nak bagi ni. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Contoh pertama. Okay. Dalam slide tadi dia bagi tahu tukarkan aksara A kepada sistem nombor per-16an. Tukarkan aksara A kepada per-16an. Belasan. Okey. Yang pertama, awak nak tahu A ni adalah berapa. So awak buka muka surat 178 dan 179. Dekat situ awak akan diberi
dalam bentuk jadual, nombor-nombor bagi aksara. Jadi awak tengok muka surat 179 tu, awak akan tahu aksara A tu mewakili 97 dalam bentuk perpuluhan. 97 dalam bentuk perpuluhan. Dalam bentuk perpuluhan lah. So, jadi kita nak tukarkan nombor perpuluhan ni kepada nombor per-16an. Okey, untuk tukarkan kepada perpuluhan kepada per-16an, awak perlu bahagikan kepada 16. Okey. Okey, step yang pertama, 97 bahagikan dengan 16. Okey. 6 darab 16 awak akan dapat 96. Jadi awak letak sini 6, letak sini 96, dan awak tolak. 97 ditolak dengan 96, awak akan dapat 1. Okey, ini adalah baki. Okey. Lepas tu awak belum siap lagi. Awak kena buat macam ni lagi. 6 dibahagikan dengan 16. Okey, 6 nak bahagikan 16 tak boleh. Kita letak sini kosong, sini kosong, tolak, awak akan dapat baki 6. Jadi awak perlu baca daripada bawah ke atas ataupun daripada yang akhir ke awal. Awak baca macam ni, 61. Awak perlu baca, awak tak perlu baca nombor yang kita dapat dekat atas ni, awak perlu baca baki sahaja. Jadi kita akan dapat 61 dalam sistem nombor per-16. Ini adalah jawapan untuk contoh yang pertama. Okey. Okey. Kita tengok pada contoh yang kedua. Sama juga macam tadi. Contoh yang kedua. Dekat soalan, tukarkan aksara D kepada per-16an. Jadi dia dah bagi siap-siap dah. Kod ACI bagi D adalah 68. Jadi awak semua perlu tukarkan 68 nombor perpuluhan ni kepada per-16an. Jadi awak buat 68 dibahagikan dengan 16. Okey, 68 dalam sifir 16 tak ada. Kita ambil yang paling terdekat. Kita jangan ambil lebih, kita ambil yang terdekatnya. Kita ambil terdekat iaitu 4 kali 16, awak akan dapat 64. Okey, awak letak sini 4, 64. Okey, 68 ditolakkan dengan 64, awak akan dapat 4. Ini adalah baki dia. Okey. Seterusnya pun step yang sama juga. Awak buat 4, bahagikan dengan 16. Awak akan dapat sini kosong, sini kosong dan sini 4. Baki dia. Okey. Jawapan kepada per-16an adalah awak ambil daripada bawah ke atas ataupun daripada akhir ke awal. Okey. Awak ambil baki dia saja. Awak tak perlu ambil nombor yang dekat atas ni. Awak hanya ambil baki saja. Itu awak akan dapat 44 dalam per-16an. Ini adalah jawapannya. Tadi awak dah tengok contoh-contoh penukaran pengukuran SC kepada nombor per-16an berdasarkan aksara yang diberi. So awak dah kat situ awak dah nampak bagaimana kita nak tukarkan nombor tu. Macam biasa juga, dia sama juga, sebabnya kesemua maklumat yang diberi tu awak boleh tengok dalam buku teks awak, muka surat 178 hingga 179 tu. Dekat lampiran A tu dia dah siap letak dah. Dia dah letak jadual untuk awak tengok lah
untuk aksara yang diberi, contoh in 97 dan sebagainya lah. Nanti jadi kita sambung pada subtopik yang terakhir dalam bab 1 ini adalah hubung kait nombor per-16an dengan kod ACI dalam bahasa mesin. Kita tengok sekali imbas je yang ni. Hubung kait nombor per-16an dengan kod ACI dalam bahasa mesin. Yang pertama yang kita perlu tahu, pengkodan ACI ni adalah penterjemahan bahagi bahasa mesin. Bagi yang dah tahu, yang mungkin awak dah tahu dah, semua dah tahu dah ACI ni apa. ACI ni adalah American Standard untuk bahasa komputer lah, komputer interchange apa semua tu. Nanti awak tengok dalam buku teks bahasa panjang dia, itu adalah maksud pada ACI lah. Tengok yang kedua, kod ACI ni merupakan salah satu sistem pengekodan. Ia merupakan salah satu sistem pengekodan yang membolehkan manusia berinteraksi dengan sebuah komputer. Maksudnya satu sistem pengekodan ni, contoh dalam sistem perkomputeran dia hanya baca nombor perduaan sahaja, iaitu 0 dan 1. Dia tak akan baca nombor perpuluhan lah, macam biasa yang awak dah tahu, yang Abi cakap sebelum ni pun macam tu. So kod ni juga dia dah buat dalam bentuk perpuluhan. Jadi bila kita tukarkan kepada nombor per-16an tu, per-16an ni adalah cara yang mudah untuk kita gantikan kepada cara mudah untuk mengira, untuk penggantian untuk sistem nombor pertuaan. Awak tengok dulu. Kegunaan utama sistem nombor per-16an ialah mewakili nombor perduaan. Macam Habis cakap tadi, untuk mewakili nombor perduaan dalam bentuk yang lebih pendek dan mudah dibaca. Untuk sistem nombor per-16an kan awak kena ingat dia ada 1 sampai 9. Lepas 9 tu akan ada A, B, C, D, E, F, iaitu 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Sebelum ni yang awak tahu, dalam sistem nombor perduaan, kalau awak nak buat satu-satu lah, dia agak panjang lah sikit. Macam awak buat 001, 0010, 0011. So benda ni untuk memudahkan lebih, untuk mudah dia baca, dia menggunakan sistem nombor per-16 untuk mewakilkan nombor perduaan ni. Nombor per-16an digunakan kerana proses penukaran nombor perduaan yang lebih mudah. Yang lebih mudah cakap sini. Yang lebih mudah iaitu nombor-nombor perduaan dapat dipisahkan kepada kumpulan 4 digit, dan setiap kumpulan boleh diwakilkan dalam sistem nombor per-16an. Maksudnya dekat sini kan, macam Habis cakap tadi, untuk sistem nombor perduaan ni kan, kalau dekat jadual yang sebelum ni awak pernah tengok, dia ada 0011, itulah pengiraan untuk nombor perduaan. Jadi dia cakap sini dipisahkan pada 4 kumpulan digit, dan setiap kumpulan boleh diwakilkan dengan sistem nombor per-16an. Untuk lebih senang awak tengok lah ni, dia gantikan, dia tak nak tulis panjang 1100, dia tak nak. So dia gantikan pada sistem nombor per-16an. Itu saja untuk hari ini. Sebelum tu Abi ada tugasan untuk awak. Tugasan untuk awak adalah Abi nak awak baca tajuk baru. Abi nak awak buka buku teks. Abi nak awak buka buku teks muka surat 36
Abi nak awak buat soalan objektif ni, soalan 1 sampai 12 ni. Abi nak awak buat soalan objektif dan soalan struktur juga. Okay, untuk soalan struktur ni Abi nak awak buat 1 dan 2 sahaja. Yang 3, 4, 5 tu tak perlu. Jadi awak buat 1 dan 2 saja. Untuk soalan objektif awak buat semua 1 sampai 12. Dan soalan berstruktur ni awak buat 1 dengan 2. Yang 3, 4, 5, 6, 7 tu biarkan dulu. Okey. Dan satu lagi, untuk minggu Abi nak awak semua hantar jawapan ni, awak tulis dalam kertas ni. Awak tulis untuk soalan objektif ni, awak tulis hanya tulis jawapan sahaja. Awak tulis dalam kertas. Lepas tu awak WhatsApp ke Abi, awak letak dekat awak bagi dekat Abi melalui WhatsApp pun boleh. Ini pun sama, awak bagi dekat Abi melalui WhatsApp soalan 1 dan 2. Ini adalah sebagai latihan pengukuhan awak semualah, untuk Abi tengok sama ada awak semua faham ke tidak yang Abi ajar sebelum ni. Okey. Dan satu lagi, untuk kelas yang seterusnya kita akan masuk bab 2, iaitu algoritma. Ataupun algoritma ni dia macam step by step lah, untuk kita lebih tahu. Okey, jadi itu sajalah untuk kali ni. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.